Kelahiran bayi adalah saat-saat yang dinantikan oleh setiap pasangan dalam berumah tangga. Namun saat indah ini boleh menjadi satu mimpi ngeri buat si ibu apabila mengalami tekanan emosi yang disebabkan tiadanya ilmu dalam berpantang ataupun lebih dikenali sebagai postpartum depression ataupun dalam bahasa Melayu kita dikenali sebagai angin meroyan. Nak bercakap mengenai simptom angin meroyan ni, saya bukanlah seorang yang pakar mengenainya. Dan dalam studio hari ini, di dalam Wow, hari ini kita akan bersama dengan tetamu iaitu Siti Aisyah Abdul Rahman, merupakan pengarah Bless Beauty Confinement. Apa khabar? Khabar baik. Selamat datang hari ini. Thank you, Dan terlebih dahulu saya nak memperkenalkan kita dalam program Wow Wanita-Wanita yang akan memperincikan lebih lanjut hari ini mengenai topik adalah meroyan bukan mainan. Okey, tetamu kita adalah Siti Aisyah Abdul Rahman ataupun lebih dikenali sebagai Kak Ais seorangnya. Patutlah tenang je nampak luaran. Dan difahamkan Kak Ais ada 5 anak Ya, ada 5 orang badan anak. Masih lagi nampak sihat, nampak lagi orang kata apa? Nampak bergetah lagi. Ini hasilnya daripada berpantang dengan cara yang betul. Okey, Kak Ais, kita nak tahu lebih lanjut mengenai topik hari ini iaitu meroyan bukan mainan, dan pengalaman Kak Ais sendiri dalam bidang perubatan tradisional khasnya dalam bidang berpantang, kerana Kak Ais sendiri memiliki satu syarikat confinement kan. Apakah berdasarkan pengalaman yang dilalui dengan zaman moden sekarang ni, wanita-wanita sekarang ni dengan amalan berpantang, bagaimanakah mereka lalui? Adakah masih lagi berfikir secara tradisional bahawa pantang itu sangat diperlukan ataupun pantang ala kadar je nak mencukupkan syarat 44 hari tu? Macam mana? So trending sekarang saya nampak bila anak sulung tu ramai yang mengambil ringan. Betul. Lepas tu bila mereka dah lalui frasa orang kata depression, bila anak kedua dan seterusnya baru dia orang tahu betapa pentingnya dan mereka akan start cari ilmu. Betul. Saya kata betul sebab apa tahu? Sebab saya pun antara yang mengalami simptom sedemikian. Betul tu. Kadang-kadang ibu bapa muda ni kurangnya ilmu. Tetapi apakah pentingnya ilmu kepada mereka di luar sana untuk menjalani persediaan berpantang dengan lebih menghargai momen-momen kita khasnya, dan dapat dalam masa sama kita dapat mengelakkan penyakit angin meroyan ni. Fokus untuk jaga diri kita balik selepas bersalin. Sebab kebanyakannya orang bila fikir bersalin benda yang macam batuk salsema. Ya. Sedangkan ia adalah satu frasa perubahan yang sangat drastik daripada kita mengandung 9 bulan, kita meneran pun drastik, kena bedah pun drastik, apatah lagi lepas tu kita nak rawat tu, it takes longer time lah, ambil masa yang sangat panjang, dan orang kena faham itu adalah satu momen yang sangat-sangat kritikal. Ibu tu perlu diberi kerehatan, diberi rawatan, diberi perhatian, bukan ni demam-demam biasa. Semua orang kata beranak dah boleh jalan, dah boleh gelak, you dah okey. Hakikatnya tak. Betul. Saya sangat setuju. Bagi Kak Ais sendiri kan, bagi pandangan kita sebagai wanita, khasnya dah pun berpengalaman menjadi seorang ibu kan, menerusi telah pun melalui tempoh berpantang sebanyak 5 kali. Okey. Keperluan dilihat golongan muda ketika ini, khasnya bakal-bakal ibu di luar sana, banyak didedahkan mengenai persediaan ataupun tempoh menjalani kehamilan yang baik, bagaimana untuk melahirkan anak, tetapi tidak disediakan dengan tempoh persediaan apakah yang perlu mereka lalui selepas bersalin. Seperti mana yang dikatakan oleh Kak Ais. Sekiranya betul, apakah pendedahan yang perlu mereka tahu selepas bersalin ini bagi mengelakkan berlakunya simptom angin meroyan ini? First, dia orang kena ada kesedaran. Kesedaran bahawa untuk menjadi ibu bukan sahaja kita ni jadi loving, jadi caring. Kita kena sihat mental dan fizikal. Sebab saya nampak ramai ibu-ibu selepas bersalin bila tak merawat dengan betul, bila dia meroyan, anak yang dia tunggu-tunggu, kadang-kadang dia tunggu-tunggu 2-3 tahun tu, itu yang anak tu yang sendiri yang dia akan dera sendiri. Ini daripada pengalaman saya. Sebab bila dia dalam frasa meroyan, dia lost, dia tak boleh fikir. Dia akan buat perkara yang orang kata takkan tak boleh fikir. Memang tak boleh fikir. Sebab tu kita panggil dia satu-satu masalah kesihatan emosi. Betul. Okey, itu dia kesihatan emosi. Dan kita kata suami pun sebenarnya memainkan peranan penting. Orang terdekat khasnya suami lah, sebab suami yang paling terdekat dengan kita. Dan sebagai seorang suami, apakah tanggungjawab mereka untuk memastikan kondisi isteri mereka dalam keadaan baik? Sebagai seorang suami dengan isteri yang sedang dalam pantang, satu benda je yang penting, mendengar.
Sebab kadang-kadang perempuan ni dia bercakap. Okey, mendengar. So bila dia bercakap, banyak suami akan cakap, alah perasaan you je. Kat situ yang perempuan akan start memendam. So bila setiap kali isteri tu bercakap, dia penat, dia sakit, dia tak tahu betul ke tidak apa dia buat ni, suami kena cepat ambil action lah, take action lah. So suami kena tengok apa masalah ni. Jadi kebanyakan suami dengan bekerja kan, stres kerja. Jadi dia ambil benda tu macam mak ada. Ambil mudah Ambil mudah, mak ada. Sedangkan isteri ni kan bila dah kahwin, dia tak nak mak dah. Betul. Dia nak suami juga. Yelah, anak pun anak sama-sama katanya kan. Betul. Itu yang mungkinlah daripada segi support emosi tu isteri perlukan. Betul. Waktu ni juga isteri mungkin perlukan perhatian daripada suami saya daripada nak memberi perhatian kepada anak kan. Betul. Okey, dan menurut Kak Ais kan penyakit angin meroyan ni dalam definisi orang Melayu kita ni, bagaimanakah cara nak merawat sebenarnya? Kalau ikutkan daripada sudut perbidanan Melayu lama, meroyan ni disebabkan oleh angin keracunan. Angin keracunan ni hadir bila darah nifas ataupun darah kotor selepas bersalin tidak lawas. Okey. Maksudnya bila kita sekarang ni trend, minggu kedua je ibu dah boleh solat. And they are so proud of it, bangga. Sedangkan itu adalah tanda yang mengatakan bahawa kita ni dah dalam satu fasa yang bahaya. Sebab darah nifas dalam mazhab Syafi'i, dia kena keluar dalam tempoh 60 hari. Betul. So dalam Islam pun dia memberi tempoh lama untuk betul-betul recovery. So kalau 2 minggu je dah berhenti, so bila darah ni tak habis keluar, dia akan meracun balik sistem dalaman. Itu yang akan mengganggu hormon ibu. Hewayalah ibu akan start mendengar benda pelik-pelik, melihat benda pelik-pelik. Orang akan kata, alah buat-buat je ni, perasaan je. Tapi hakikatnya memang dia akan lalui benda tu. Dia sendiri tak tahu kenapa dia pukul anak dia. Sedangkan dia sayang, baru lahirkan. Tapi sebab itulah orang kata, depression ni satu benda yang kita masih lagi tak nak bercerita secara terbuka. Mungkin ada sebab-sebab tertentu dikatakan mungkinlah nak menjaga sensitiviti ataupun aib bagi diri sendiri kan, ianya membuatkan tertutup. Takut orang cakap dia gila. Macam kita tak nak orang tak cakap kita gila. Sedangkan when we sakit, kita kena seek help. Tapi orang kita masih tabu lagi benda tu. Sebenarnya kita kena seek help. Betul, itu dia. Saya menarik tertarik sekali dengan kata-kata daripada Kak Ais mengenai kita perlu terbuka, tak perlu tabu mengenai angin meroyan ni, seharusnya kita rawat. Tapi nak tahu bagaimanakah cara rawatan dalam Melayu tradisional untuk merawat angin meroyan, kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam Wanita Oh Wanita. Topik yang begitu menarik, meroyan bukan mainan. Dan tadi kita telah berhenti rehat seketika. Kita nak sambung kembali diskusi kita hari ini bersama dengan Kak Ais ataupun lebih dikenali Siti Aisyah mengenai bagaimanakah cara nak merawat masalah meroyan dalam rawatan tradisional Melayu ni sebenarnya. Dari sudut perbidanan Melayu, rawatan paling utama kalau kita perasan bidan adalah herba. Bukan urutan dia, tetapi yang paling main is herba. Sebab herba-herba Melayu ni, contohnya cekor, lempoyang, halia, even jintan-jintan, kan benda kita nampak kecil tapi sebenarnya dia ada membantu untuk masalah, untuk imbangi hormon. Sebab masalah meroyan ni start sebab hormon. Hormon yang tak balance. Jadi bila kita tengok dulu bidan, apa yang dia penting? Ubat periuk. Kalau cakap bidan je mesti ubat periuk dulu. Kalau tanya saya, satu pun saya tak kenal. Kan? So maksudnya ubat periuk dia akan direnih, dia bagi pada ibu supaya ibu bila makan dia akan rasa tenang. Dia macam penenang semula jadi. Because why? Hormon dia dah balance. So bila tu kita akan nampak dengan hormon yang balance, susunya melimpah ruah, tak ada masalah orang dulu lah. Maksudnya lagi tenang, senang tidur. Tapi berbanding zaman sekarang yang banyak bergantung pada suplemen semata-mata, nampak ibu tu tidak menemui ketenangan masa dalam pantang yang sebenar. Dia hewaya, dia macam dia serabut aja. Betul. Okey, dan Kak Ais, mungkin kita boleh kongsikan mengenai kesan apabila tak berpantang secara betul mengakibatkan angin meroyan ni datang. Apakah kesannya terhadap individu ataupun ibu selepas bersalin itu sendiri? Okey, ibu tu kita akan perasan dia akan berada dalam satu zon yang sangat
sangat tersendiri, tidak mahu bercakap, tidak mahu buat apa-apa. Benda yang selalunya menggembirakan dia dah tak nak buat dah. Dia try to avoid. Ada yang tak nak pegang anak pun ada. Kesan untuk ibu tu kita akan lebih lihat bila dah dalam masa 6 bulan lepas bersalin. Sebab orang ingat meroyak akan berlaku 44 hari je. Okey. Sometimes it can prolong years. 10 tahun pun ada. Tu sampai yang kena makan ubat penenang sebab dia dah tak boleh functioning. Okey, dan kepada anak yang dibesarkan oleh ibu yang mengalami kemurungan tu, anak tu mudah terdedah dengan banyak masalah sosial. Okey, masalah pertuturan, masalah sosial, rebellious ya. Orang kata apa, kuat inilah kita nampak yang masalah sosial sekarang ni. Bila kita tengok balik sebab ada jurnal dah mengeluarkan kajian mengatakan kanak-kanak yang bermasalah ni kebanyakannya bila dia tengok buat kajian ibu tu memang dah ada depression. Meskipun waktu bayi lagi telah pun diabaikan oleh ibu, kesannya masih dapat dirasai oleh bayi. Yes. Itu satu kajian yang menarik dan saya kira itu satu informasi yang berguna untuk kita sebagai wanita di luar sana. Dan kita nak tahu juga bagaimanakah caranya nak merawat daripada masalah angin meroyan ini sebenarnya. Okey, merawat macam ni. Kalau ikut dari perbidanan, you makan herba, kasih balance hormon, and then itu rawatan tepi ya. Maksudnya kita buat rawatan urutan, mandi, serum apa semua tu untuk kasih relax. Tapi yang paling utama is support lah. Orang sekeliling kena support. Maksudnya ibu dengan pasangan kena banyak berkomunikasi sebelum bersalin lagi. Okey, saya nak menyusukan anak. Abang kena support. Jadi suami kena alert. Okey, dia nak menyusukan anak, jangan beli botol susu, you know. Make things sepakat. Lepas tu saya kalau senang lah, kalau saya tengok orang tu dah anak pertama meroyan, anak kedua meroyan, saya tengok apa benda masalah dia. Masalah banyak kepada mentua punya family. Saya cakap that one kena lock out lah. Suami kena pandai-pandai lah main. Bukan kita kata suruh tak membenci orang tua, tidak. Sometimes orang tua tidak tahu rentak hidup. Dia tidak memberi ruang untuk ibu-ibu bapa muda ni untuk create dia own punya environment berpantang. Itu pun sebab ada yang suka anak dibeduh. Benda yang very remeh actually. Ya, benda kecil je, tapi benda kecil tu yang membuatkan stres berpanjangan. Sebab mak tu tengah tak sihat. So you jangan cubit-cubit dia. Let her be. Okay, bila dia nak cakap, baru cakap. So maksudnya bila mak tu kata saya tak nak bagi anak formula, kita hormat. So bila banyak campur tangan tu, itu yang buat ibu tu pun lagi stres lah. Okey, saya tertarik pada kata Kak Ais, iaitu mak tu tak sihat. Tak sihat itu adakah tandanya selepas lahir sahaja bayi tu menunjukkan wanita memang sememangnya berdepan dengan emosi yang sangat rapuh ketika itu, ataupun bagaimana? Lepas bersalin, emosi kita memang tengah haywire. Okey, contohnya kita tengah haid, tengah period pun, suami tanya nak makan mana pun kita boleh cakap. Takkan tak tahu tak makan, I suka makan apa. You know, nampak tak? Berangin nampak kan? tak angin tu? Lepas tu suami mesti cakap, you nak period ke? Tak ada. Esok period. Okay? Itu baru period. Ini kita talking about big thing. Bersalin. Jadi lepas bersalin, hormon memang tengah haywire. Hormon tengah haywire, sakit bengkak susu, sakit luka episiotomi, sakit pembedahan. Benda tu memang orang kata, you dah boleh bangun, you dah boleh berdiri, boleh senyum, boleh gelak dukung anak kan. Orang nampak tapi dalaman dia masih sakit. Betul. Bagi dia masa ruang 44 hari. Sebab tu kita bidan bagi 44 hari. Kalau macam pembedahan, macam saya, anak saya semua pembedahan 100 hari. Pantang betul-betul ni memang betul. Mak saya memang garang. So 100 hari tu kita bagi kerehatan, bagi dia balik pada asal dia. So bila dia dah fit, dia boleh take charge keluarga tu. Itu dia penting ibu perlu fit dan suami pun perlu support si Betul. isteri. Janganlah culas pula kejap-kejap nak tidur ke, nak melarikan diri ke kan. Salah satu tanda membuatkan isteri tu orang kata apa, merisikokan isteri tu jadi angin meroyan. Meroyan, betul. Itu dia, dan kita nampaknya kita akan berhenti rehat sekali lagi dan kita akan kembali selepas ini dengan kupasan yang pastinya lebih hangat lagi. Teruskan setia bersama kami dalam Wanita Oh Wanita.
kupasan yang lebih menarik lagi dalam wanita meroyan bukan mainan. Dan tadi kita dah bercakap, dah berdiskusi, suasana semakin panas dan informasi semakin banyak kita perolehi, dan masih lagi bersama dengan Puan Siti Aisyah Abdul Rahman, ataupun lebih mesranya sebagai panggilan Kak Ais. Kalau kita dah cakap mengenai meroyan, kita dah tahu fasa-fasa diri kita bila nak datang meroyan. Dan sekiranya meroyan itu telah pun cuba dirawat tetapi tidak berjaya dirawat dan dikawal, apakah fasa seterusnya seorang ibu itu perlu lalui dan perlu mendapatkan rawatan yang bagaimana? Saya pernah ada satu kes di mana seorang pelanggan dia dah mengalami tahap psikosis lah, ataupun dia dah ada berhalusinasi, mendengar orang suruh campak anak dia, lemaskan anak dia. So untuk tu saya tak cadangkan apa-apa rawatan alternatif. Saya cadangkan suami ambil isteri tu pergi emergency. Dan beritahu kat doktor lah, kat siapa MO kat situ, cakap isteri saya sedang dalam fasa depression lah. Sebab memang kita memang sistem kesihatan Malaysia ni memang dia dah pantau dah ibu yang lepas bersalin ni, jadi tak ada masalah. Doktor akan ambil benda secara serius. So maksudnya ada yang ibu yang jadi tiba-tiba nak kelar tangan, nak terjun bangun, agresif, terus pergi emergency. Jangan nak try rawatan. Kita ni macam perubatan yang saya pegang ni adalah complementary. Kena faham, it's to complement the modern medicine. It's not the main. So kita pergi amin dulu, selamatkan nyawa mak dengan anak dulu. That's the best. Lepas kemudian, tu bila nampak dia dah kurang, baru kita pelan-pelan disusuli dengan rawatan alternatif, komplementari. Itu dia. Dan orang sinonim dengan rawatan, orang kata apa, angin meroyan ni adalah penyakit yang dialami oleh ibu selepas bersalin. Betul. Tetapi sekiranya seorang wanita itu tidak melahirkan sendiri anak tetapi mengambil anak angkat, dan adakah ianya berkemungkinan juga untuk mengalami angin meroyan? Bagaimana tu? Kita kena faham, bila kita cakap angin meroyan ni, apa meroyan? Meroyan ni adalah daripada darah batu merian. Batu merian ni adalah kita panggil rahim lah, kita punya uterus. So darah tu yang akan meracun sistem badan. Jadi jika ibu angkat ni tidak melalui proses bersalin apa semua, dia mustahil untuk dapat meroyan. Sama juga dengan lelaki, orang cakap lelaki meroyan, tak ada, melainkan dia ada batu merian, celah mana tak tahulah kan. Tapi mustahil sangat. Tetapi ibu keguguran, mereka mudah kena. Dia antara dua faktor lah. Satu keguguran, satu lagi selepas bersalin yang mempunyai itu sahaja, batu merian. Itu sahaja. Sebab darah itu ni daripada perbidanan. Sebab darah tu yang kita concern, batu merian. Meroyan tu daripada batu merian. So kalau ibu yang tak melahirkan anak, dia ada masalah temper ke apa, itu stres. Itu stres namanya. Ya, betul tu. Stres kerana orang kata apa, 365 darjah sisi hidup telah pun berubah. Sebelum ni boleh tidur lena, selepas ini segalanya tak tentu arah, entah ke mana. Betul. Dan bagi mereka di luar sana, ibu bapa muda yang khasnya anak pertama, bak kata Kak Ais tadi, mereka yang kebiasaannya anak pertama ini tak ada pengalaman sangat. Apakah pengalaman yang sepatutnya mereka bekalkan terhadap diri mereka dan pasangan mereka untuk mengelakkan berlakunya angin meroyan ini? Kalau untuk first time mom, kita galakkan untuk parents kena pergi kelas lah. Sekarang ni dah ramai bidan, bukan saya seorang je, dah ramai bidan yang buat kelas aturan berpantang. Belajar bersama-sama, lepas tu sepakat macam mana nak berpantang. Siapa nak jaga, mak ke, mak mentua ke. Kat situ kita kena start dah buat plan. Sebab saya tengok masyarakat kita ni bila kahwin lagi 2 minggu semua siap. Tapi kalau nak berpantang tu, dah nak berpantang, esok nak beranak tu baru sibuk cari bidan. Bagi dia tak penting. Tak penting sangat, orang tak nampak. Itu mungkin puncanya. Jadi benda tu yang saya rasa kita kena tukarlah mentaliti. Kalau saya boleh bagi cadangan untuk kursus kahwin tu pun kena masukkan juga. Supaya mereka tahu, kahwin bukan nak romantik-romantik je. Dia ada tanggungjawab, terutama lepas bersalin. Pengurusan kekeluargaan. Betul, kena ada. Dan satu lagi, janganlah kita fikir badan kita ni, kebanyakan ibu muda kita luar sana, kita lihat kan, mereka lebih memfokuskan
keselesaan bayi, kepentingan bayi, mengatasi bahawa kepentingan tubuh badan mereka itu sesuatu perkara yang lebih bernilai harganya, kerana badan ni sebenarnya nak pakai lama, ya Kak Ais, tapi kita seringkali mengabaikan. Dan mungkin boleh bagi sedikit panduan kepada mereka di luar sana supaya sayangi diri dahulu, terlebih dahulu, sebelum kita nak memfokuskan kepada sayangi perkara yang lain. Okey. Jadi kepada ibu-ibu muda, tolong jaga diri, tolong fikirkan diri dulu. You should be happy in order to make people happy. Maksudnya kita nak sihat, kita nak jaga anak sihat, kita kena sihat dulu. So apa-apa pentingkan diri. Sebagai seorang ibu, kita kena fokus diri dulu. Dan yang lain-lain kita boleh fokus. Kemudianlah, so jadi bagi saya jangan abaikan amalan berpantang, kerana berpantang adalah amalan mencegah sebelum benda menjadi parah. Itu dia, mencegah sebelum menjadi parah. Okey, kita nak tahu juga ni, zaman sekarang zaman moden. Yes. Semua nak ekspres, semua nak cepat, semua nak segeralah orang kata kan. Dan mungkin kekangan kewangan menyebabkan mereka tak dapat nak berpantang seperti mana wanita-wanita terdahulu yang dapat dibelai selama 44 hari. Dan bagi Kak Ais sendiri, bagaimanakah pantang yang basic sekali bagi wanita-wanita ataupun ibu muda di luar sana perlu melalui tanpa ada kompromi sebenarnya? Bab-bab lain tu mungkin kita boleh bincang ke tepi. Okey, maksudnya macam mana Nurul? Everything now dekat hujung jari. You Google, you cari je. Memang akan banyak orang share. Macam ubat buat sendiri, cara buat lulus sendiri, cara buat rawatan sendiri, semuanya. So apa yang penting sekarang, urut mestilah kita tak boleh urut diri sendiri kan. Okey, bagi saya selalu saya jaga macam ni. Pergi kelas tu kadang-kadang satu kepala RM70. Okey, RM70 tu nilai ilmu untuk 5 orang anak. Okey, dia akan ajar cara buat sendiri semua kecuali urutan lah. Urutan tu baru ambil confinement lady. Yang lain-lain pakai bengkung sendiri semua tu boleh belajar online dah. Semua kat YouTube sekarang. Dah tak ada alasan sebenarnya. Tak ada yang mustahil Dah tak ada mustahil dah. So tak ada istilah lagi nak berpantang ala kadar, dan kita nak elakkan daripada menjadi meroyan. Ingat ya, meroyan itu bukanlah satu mainan. Dan ini dan sedikit sebanyak dapat perbincangan hari ini bersama dengan Puan Siti Aisyah Abdul Rahman, merupakan pengarah Bless Beauty Confinement ataupun lebih mesranya sebagai Kak Ais. Diharap sedikit sebanyak memberikan informasi kepada ibu-ibu muda di luar sana untuk melalui tempoh berpantang yang lebih tenang dan lebih memberikan keberhasilan daripada segi minda. Okey, dan nampaknya wanita-wanita berhenti sampai di sini saja. Saya percaya banyak sekali informasi yang kita dapat sediakan kepada anda dan memberikan manfaat kepada anda di luar sana. Dan teruskan setia bersama kami setiap Sabtu hanya di Bernama TV. Assalamualaikum.